Oke, selamat bertemu kembali dan saya mau sambung ajaran saya tentang bagaimana menyediakan diri, memperlengkapi diri untuk menghadapi masa depan yang penuh susah dan kejahatan dan pada penghujungnya masih lagi berdiri tegap, masih dapat bertahan, masih lagi seorang pemenang. Dan saya akan menggunakan Efesus 6, tulisan Paulus sebagai panduan dan mencedok prinsip-prinsip yang boleh kita pakai dan boleh kita terap dalam kehidupan kita pada zaman ini. Ya, dalam video sebelum ini saya sudah pun memperkenalkan konsep bahawa idea bahawa Paulus percaya bila kita hidup dan kita melangkah masuk kepada hari yang baru, tahun yang baru, zaman yang baru, serangan iblis dan masa-masa yang penuh kejahatan ialah satu hakikat. Oleh itu, menyedari hal ini, Paulus menyarankan supaya kita pakai, mengenakan, menyediakan diri dengan perlengkapan yang lengkap, melengkapi diri sepenuhnya. Dan tujuannya ialah supaya kita boleh menghadapi serangan itu, menghadapi masa-masa yang jahat itu, melaluinya, dan pada penghujungnya kita yang masih lagi berdiri, kita yang masih lagi berjaya, kita berjaya tahan dan tidak tumbang, tidak kalah, tidak gagal. Dan untuk melakukan itu, Paulus memperkenalkan 7 sikap, sifat, amalan yang dia kaitkan kepada pakaian askar Rom. Saya tak akan ke arah itu. Sebaliknya saya akan cuba hanya menghadapkan diri saya kepada prinsip-prinsip, sifat-sifat, sikap-sikap, amalan-amalan yang Paulus perkenalkan untuk kita pakai. Ya, untuk kita pakai. Dan bila semuanya dipakai, barulah perlengkapan kita lengkap, kita sudah bersedia untuk menghadapi, melawan, dan akhirnya tetap bertahan dan berdiri tegak. Apakah 7 hal ini? Untuk menjawabnya, kita perlu pergi ke Efesus 6 dari ayat 13. Oleh itu, pakailah selengkap senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Dan walaupun perkataan yang dipakai di sini ialah senjata Allah, saya dapati daripada 7 perkara yang diperkenalkan, mungkin 2 boleh dipanggil senjata. Dan maksud saya senjata di sini ialah sesuatu yang dipakai untuk menyerang, untuk mencederakan, untuk memusnahkan, untuk membunuh. Tetapi daripada semua yang diperkenalkan di sini, saya dapati banyak daripadanya ialah untuk melindungi diri. Ya, dan 1 atau 2 saja untuk dipakai bagi melawan, menyerang. Dan saya rasa dalam menyediakan diri untuk menghadapi apa-apa jenis ancaman, kedua-duanya diperlukan. Kita perlu melindungi diri, ya, defense kata orang, dan kita perlu melawan yang jahat itu offense. Ya, kedua-duanya diperlukan. Jadi apakah 7 perkara ini? Okey. Ayat 14. Dengan demikian, berdirilah dengan tegap setelah mengikat pinggangmu dengan tali pinggang kebenaran. Jadi, walaupun Paulus mengibaratkan kebenaran itu sebagai tali pinggang, saya hanya mau fokus pada hal yang dia perkenalkan, iaitu kebenaran. Kita perlu mengetahui kebenaran, kita perlu bercakap yang benar, dan kita perlu bertindak dengan benar. Kedua, memakai perbenaran, memakai
perbenaran sebagai perisai dada. Okey, yang tadi ialah kebenaran, ini ialah perbenaran. Perbenaran ialah bebas daripada tuduhan, bebas dari jahat, diisytiharkan tidak bersalah. Dan kita perlu belajar untuk melakukan yang baik dan yang betul. Kita perlu pandai bercakap, pandai bertindak supaya tidak boleh dituduh salah laku, salah cakap, salah buat, ya. Dan kita selalu hidup sebagai orang yang benar, yang baik. Ketiga, menyarungkan ke kakimu persediaan menyebarkan Injil perdamaian. Banyak ajaran yang pakai petikan ini fokus pada Injil perdamaian, tetapi apa yang sebenarnya ditekankan di sini ialah persediaan menyebarkan. Kita mesti selalu bersedia, dan persediaan di sini juga membawa maksud rela, mau, bila-bila masa siap untuk menyebarkan Injil perdamaian. Dan walaupun sebagai orang Kristen kita nampak je perkataan Injil terus fikir ajaran tentang Yesus, Injil secara amnya ialah berita yang baik. Dan di sini Injil perdamaian ialah berita baik yang menghasilkan perdamaian. Kita harusnya orang yang bila menyebarkan berita kita selalunya baik, dan berita kita selalunya menghasilkan kedamaian. Dan kita mesti selalu rela, sedia untuk melakukan perkara seperti ini. Seterusnya, ayat 16, yang paling utama. Paulus kata yang paling utama. Jadi 3 poin tadi penting tapi tak yang terpenting. Yang paling utama, memakai perisai iman. Jadi yang paling penting bagi Paulus dalam menyediakan diri menghadapi masa-masa depan yang penuh kejahatan ialah iman. Keyakinan yang sungguh-sungguh dalam Allah. Sebab dia tak disebut sini iman dalam Allah, dia hanya sebut iman. Tetapi sebagai orang Kristen, of course, pertama sekali ialah iman dalam Allah. Keyakinan sepenuhnya bahwa Allah ada, Allah mengasihi kamu, Allah mau terlibat dan akan terlibat dalam hidup kamu, dan Allah akan menolong kamu, dan Allah akan bersama dengan kamu. Ya, keyakinan dalam siapa itu Allah dan apa yang dia telah katakan. Tapi saya percaya iman di sini maksudnya juga kita perlu ada iman dalam diri sendiri, perlu yakin dengan diri sendiri, perlu pasti dengan keupayaan, kebolehan diri sendiri. Dan juga perlu ada iman dalam orang tertentu. Susah mau dan bahaya kalau ada iman dalam semua orang. Tetapi kita perlu percaya dan bergantung, yakin dengan beberapa individu tertentu dalam hidup kita. Jadi iman ialah yang terpenting. Kemudian ayat 27, ketopong penyelamat, ayat 27 pula, ayat 17, dan ketopong penyelamatan serta pedang roh. Okay, dua perkara di sini. Satu ialah ketopong penyelamatan. Penyelamatan atau dalam bahasa Inggeris salvation. Pertolongan yang membawa, yang menyebabkan kamu selamat. Of course, sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Allah, satu daripada fungsi utama Allah ialah menyelamatkan kita. Dia yang akan datang menyelamatkan kita bila kita melalui air yang deras. Dia yang akan menyelamatkan kita bila kita berjalan dalam api. Dia yang akan menyelamatkan kita bila iblis menyerang. Dia yang akan menyelamatkan kita. Tetapi kita juga perlu yakin bahawa penyelamatan, diselamatkan, dilindungi dan ditolong supaya bebas daripada yang bahaya dan jahat ialah sesuatu yang ada dan akan dan boleh kita terima
dan kita nikmati. Dan juga dia katakan di sini pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi maksudnya firman Allah lah, ya. Firman Allah ialah satu lagi perkara yang perlu kita ada sebagai persediaan untuk menghadapi masa depan. Dan terakhir sekali dia katakan di sini, sambil itu pohonlah sentiasa dengan segala doa dan rayuan. Doa ialah perkara yang terakhir, perkara yang ketujuh. Dan di sini jelas maksud doa ialah merayu, memohon bantuan. Belajar merayu, memohon bantuan. Pertama sekali daripada Tuhan, jangan malu, jangan segan. Saya pun kadang-kala telah mengajar dalam khotbah-khotbah saya yang lepas. Jangan selalu fikir doa itu ialah minta. Tetapi saya perlu ubah sedikit dan mohon maaf kalau salah ajar sebelum ini. Saya rasa doa ialah minta. Rayu. Maksud pertama dan utama doa ialah memohon bantuan. Merayu. Jangan malu untuk merayu kepada Bapa kamu yang di surga. Tetapi pada masa yang sama untuk berjaya dalam hidup ini, memohon dan merayu daripada mereka yang sesuai, daripada mereka yang berpengetahuan, yang berkuasa, yang boleh membantu dan mau membantu, ialah perkara baik untuk dilakukan. Jadi secara ringkas dan cepat, saya sudah memperkenalkan 7 perkara yang perlu kita sediakan dalam hidup kita. Perlu kita ada dalam hidup kita. Perlu kita amalkan dengan baik dan berkesan. Dan hanya bila ada 7 perkara ini, kata Paulus, bila kita menghadapi serangan iblis, bila kita menghadapi masa-masa yang jahat, kita akan bertahan. Dan bila segalanya selesai, kita masih lagi berdiri sebagai pemenang, tidak tumbang, tidak gagal, tidak tumpas.